suka tak suka, saya katakan YMDB ni dah punca kejatuhan Datuk Najib. Adakah Datuk setuju ataupun tak? Sebenarnya 1MDB ni dia satu benda yang cukup baik. Pertama, kita tengok kenapa 1MDB diwujudkan. 1MDB ni peringkat awal dia panggil TIA, Terengganu Investment Authority. Diasaskan oleh Tuanku Sultan Mizan. Masa itulah Jolo masuk sebagai penasihat. Dan ada seorang lagi individu, 2 orang jadi penasihat. Kemudian bila mana TIA ingin menerbitkan bond sejumlah 5 bilion dan mereka nak meletakkan cagaran ni ialah future hasil minyak sebagai cagaran. Pada ketika itu baginda Tuanku tak bersetuju dan kerajaan negeri Terengganu juga tidak bersetuju. Maka itu sebab TIA ni telah diambil alih oleh kerajaan pusat dengan bayaran balik. Modal asal dia 1 juta ringgit. So kerajaan pusat bayar balik 1 juta ringgit. TIA diambil alih oleh kerajaan pusat dan ditukar nama kepada 1MDB, One Malaysia Development Berhad. Dan tiga perkara utama yang telah diarahkan oleh 1MDB ni, oleh Datuk Seri Najib untuk 1MDB buat. Pertama sekali ialah untuk membina rumah mampu milik. Sebagai contoh dekat Air Hitam, Pulau Pinang, Air Hitam Pulau Pinang, di situ ada sebidang tanah yang telah dibeli oleh 1MDB dan tanah ini mau dibina 10,000 unit rumah mampu milik. Dia 1MDB ni dia benda yang baik. Cuma mungkin dari segi wrong decision making mungkin telah dibuat di sini. Sebagai contoh, bila nak buat rumah mampu milik dekat Air Hitam ni, kawasan Kubu Kuat DAP ni, kawasan Karpal Sing dulu. Kalau di situ dibina 10,000 unit rumah mampu milik, kalau si suami mengundi di situ, si isteri berpindah mengundi di situ, kalau anak ada 5-6 orang, seorang mengundi di situ, maknanya akan ada 30,000 pengundi baru. You rasa kalau 1MDB yang dimiliki 100% oleh kerajaan pusat nak buat rumah mampu milik untuk rakyat Pulau Pinang yang susah, you rasa kerajaan negeri akan luluskan tak? Sudah pasti tak diluluskan. Jadi ini antara kelemahan-kelemahan yang saya nampak pengurusan 1MDB, di mana mereka sepatutnya boleh anticipate bahawa tanah ini akhirnya tidak boleh dimajukan. Tapi disebabkan tanah ini dibeli, model keuangan 1MDB ni dia tak macam seperti mana yang dilaporkan oleh Wall Street Journal. Ini semua salah. Wall Street Journal mengatakan bahawa 1MDB ialah sovereign fund. Sovereign fund ni macam khazanah. Dia melabur menggunakan duit rakyat. Tapi 1MDB tidak. 1MDB dia dapat duit ni daripada pasaran modal. Maknanya sama ada dia pinjam daripada bank atau dia terbitkan bond. So kalau dia beli tanah hasil duit pinjaman, lagi lama dia bangunkan, lagi banyaklah interest yang dia kena bayar, betul tak? Kerana dia beli tanah dengan duit yang dia pinjam. Ini yang saya kata mungkin wrong decision making. Ini satu. Tapi niat dia baik. Niat dia ialah nak pastikan bahawa dapat dibina rumah yang mampu milik, bukan mampu tengok. Ketika itu terlalu banyak rumah yang hanya mampu ditengok, bukan mampu dibeli oleh rakyat. Itu pertama. Yang kedua, 1MDB ni Datuk Seri Najib arahkan supaya mengambil alih IPP, Independent Power Producer. Ada 4 independent power producer yang terbesar, yang saya boleh kata ini semua kroni Tun Dr. Mahathir. Pertama sekali, Syed Mokhtar Al-Bukhari yang supply lebih kurang 25% daripada jana kuasa daripada keperluan elektrik negara. Kemudian melalui Malakoff,
Kemudian kita ada YTL, Francis Yeo. Kemudian kita ada Tanjung, ini milik Ananda Krishnan, semua kroni Mahathir. Dan yang keempat kita ada Genting Sanien. So 1MDB ni diminta untuk membeli 4 syarikat ni. Diminta untuk mengambil alih 4 syarikat ni. Tetapi hanya 2 syarikat bersetuju untuk menjual syarikat mereka kepada 1MDB. So anak syarikat 1MDB nama dia Edra Energy telah berjaya mengambil alih Genting Sanien dan juga Tanjung. Dan bila mereka berjaya mengambil alih Genting Sanien dan juga Tanjung ini, bila mereka berjaya ambil alih Genting Sanien dan Tanjung, ada power bank. Okey. Pada sebelum 2015 mereka masuk tender harga yang telah mereka masuk tu 9 sen lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh kroni-kroni Mahathir tadi, dan 1 sen lebih murah daripada apa yang telah dibekalkan oleh TNB sendiri. Dan ini menyebabkan pada tahun 2015 buat kali pertama dalam sejarah kita punya kadar tarif elektrik ini telah berjaya diturunkan sekali. Cuba bayangkan ketika itu Edra Energy, anak syarikat 1MDB ni, hanya menguasai 14% penjana kuasaan tenaga elektrik negara. Dan kalau dia berjaya ambil alih syarikat Malakoff, syarikat YTL, maka 50% TNB akan urus dan lagi 50% Edra Energy ataupun 1MDB yang akan urus. So yang akan dapat manfaat ialah rakyat, kerana tarif elektrik akan jatuh lebih murah. Keduanya, ramai orang tak tahu, patutnya kita kena terima kasih kat Dato' Najib ni, kerana bukan hanya 4 orang ni yang Tan Sri Ani Arup dulu marah, bukan kerana Mahathir ni lepas blackout satu Malaysia ni menyerahkan, memberi kontrak membekalkan tenaga pada 4 kroni dia ni. Bukan dia marah pasal tu saja tau. Yang dia marah, dia orang ni bekal elektrik 8 sen lebih mahal daripada apa yang dibekalkan oleh TNB, menyebabkan tarif elektrik kena naikkan. Dan yang keduanya yang dia marah, mereka ini mendapat harga gas, sebab nak jana kuasa elektrik ni banyak pakai gas. Harga gas yang dia dapat ni below market price. Dalam arti kata daripada Petronas, below market price. So untuk tempoh kontrak 21 tahun pertama ni, you tahu berapa banyak? Berapa banyak dia punya nilai subsidi? Nilai subsidi untuk 4 kroni Tun Dr. Mahathir ni 155 bilion. Kita tahun 2014 kalau tak hapuskan subsidi bulan Disember tu, 1 tahun 32 juta rakyat Malaysia hanya berkongsi subsidi RON95, diesel, LPG, 3 bahan bakar ni, kos dia baru 22.34 bilion. Tetapi kita tengok 4 syarikat ni subsidi dia dapat 155 bilion. Itu antara sebab kenapa Dato' Sri Najib minta supaya 1MDB mengambil alih syarikat ni. Dan yang keempat, biasa bila Perhimpunan Agung UMNO kita cakap, pencakar langit naik sana sini, tapi mana equity orang Melayu? Tak ada, betul tak? Inilah antara sebabnya 1MDB dipertanggungjawabkan untuk membangun bandar Malaysia. Dipertanggungjawabkan untuk membangunkan hub kewangan antarabangsa. Yang hari ini ada bangunan Signature Tower, bangunan yang tertinggi di dalam negara ni hari inilah, sebelum bangunan PUMB itu siap. Jadi inilah benda-benda yang mungkin ramai orang tak tahu, yang ramai orang jadikan isu, terutamanya dalam transaksi yang melibatkan
transaksi yang melibatkan kerjasama antara YMDB dengan Petro Saudi, cari gali minyak di Turkmenistan dan juga di Argentina, yang peringkat awalnya kos dia lebih kurang 1.3 bilion, tapi disebabkan cari gali minyak ni bukan senang nak dapat, dan ianya akhirnya menelan belanja sampai 1.8 bilion. Dan ketika itu 1MDB tarik diri, sebab kita dapat dana daripada terbitan bond dan juga daripada pinjaman dengan Dutch Bank dan sebagainya, maka kita tarik diri. Dan bila kita tarik diri tu, Petro Saudi memulangkan modal yang dikeluarkan oleh 1MDB beserta dengan keuntungan 488 bilion. Cuma dia bayar dalam bentuk notes. Notes tu yang akhirnya kita jual kepada Aba IPIC, dan Aba IPIC kemudiannya akhirnya bersetuju mengambil alih notes tu semua beserta dengan bond yang lain, nilai dia 6 bilion, dan kemudian ada lebihan 1 bilion tu Aba IPIC sudah pun bayar kepada kerajaan, kepada YMDB, beserta sudah pun servis kita punya apa dipanggil interest yang pertama, 50 juta lebih. Itu sebab bila mana perkara ni berlaku, ada dispute antara Aba IPIC dan juga 1MDB, kes ni tak dibawa ke mahkamah. Maknanya Aba IPIC tidak saman kita, tetapi dibawa ke mahkamah timbang tara antarabangsa. Bila dibawa mahkamah timbang tara antarabangsa ni sebab kedua-dua belah pihak mahu selesaikan perkara ini cara baik. Apa yang berlaku sebenarnya, Aba IPIC dia punya chairman dengan dia punya CEO, dua individu warga UAE, seorang namanya Khadim Al-Qubaisi, seorang lagi namanya Muhammad Al-Badawi. Yang menjadi isu yang menyebabkan kita semua sekali bermasalah ialah kerana apabila 1MDB membuat pembayaran 3.5 bilion kepada Aba IPIC, Khadim Al-Qubaisi dan Muhammad Al-Badawi telah menulis kepada 1MDB meminta supaya bayaran tersebut disalurkan kepada Aba BVI, Aba British Virgin Island. Dan bila mana 1MDB membuat semakan siapakah tuan punya Aba IPIC ni, Aba BVI ni, maka semakan tu mendapati bahawa memang ianya dimiliki oleh dua orang tokoh Aba IPIC ni, iaitu Khadim Al-Qubaisi dan Muhammad Al-Badawi. Barulah duit tu dilepaskan, dibuat pembayaran ke dalam akaun Aba BVI ni. Cuma macam katalah aku beli rumah kau kan, engkau kata okey, harga RM1 juta, 800,000 masuk akaun kau, lagi 200,000 masuk akaun anak kau, kan? Aku boleh bertikai tak? Boleh. Aku boleh tanya kau kenapa nak masuk dalam akaun anak kau. Kau pun cakap ginilah, aku buat surat, aku bagi arahan, kan? So bila dah ada surat arahan daripada Aba IPIC yang mengatakan bahawa duit tu perlu dimasukkan ke dalam Aba BVI, barulah 1MDB menyalurkan ni. Jadi kalau ada pun salah laku, kerana benda ni tidak diluluskan di peringkat lembaga pengarah, maka sewajarnya tindakan ataupun siasatan dulu dilakukan ke atas Syarul, dan kalau ada unsur-unsur jenayah, maka Syarul patut didakwa, bukan Datuk Seri Najib, kan? Ini sebenarnya apa yang berlaku. Jadi itulah antara lebih kurang tentang 1MDB. Niat dia baik, tetapi mungkin dalam perjalanan niat yang baik itu, ialah kita tak boleh nak sangka bahawa ada pihak yang mengambil kesempatan yang akhirnya telah menyebabkan Datuk Seri Najib berada dalam keadaan yang tidak sepatutnya dia berada.